Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Syabana Hassan. Bersama saya pada kali ini dalam rancangan bersiri iaitu Siri Bijak Niaga. Pasti anda di luar sana tertanya-tanya siapakah tetamu kita pada kali ini. Namun, biar ia menjadi rahsia kerana sebelum kita memperkenalkan tetamu kita akan memperkenalkan dahulu objektif program kita pada kali ini. Baiklah, program ini adalah bertujuan untuk meningkatkan keupayaan dan juga kemahiran di dalam pengurusan kewangan perniagaan dengan mengamalkan tingkah laku kewangan yang baik. Sebagai contoh boleh saya berikan di sini mengurangkan pinjaman peribadi yang tidak produktif ataupun mematuhi belanjawan, mengurangkan perbelanjaan yang tidak perlu dan juga perancangan kewangan yang baik bagi kedua-dua pihak di dalam perniagaan iaitu pemilik dan juga pengerja dan juga pekerja. Dan bersama saya pada hari ini adalah seorang tetamu yang boleh saya katakan adalah seorang tetamu yang level influencer. Kerana memiliki lebih daripada ratusan ribu di dalam social media beliau TikTok, Instagram, Facebook. TikTok beliau lebih daripada 300,000. Jadi tanpa kita berlengah lagi, saya akan memperkenalkan tetamu kita pada hari ini iaitu Puan Mashita Muhammad Afandi. Tetapi sebelum itu Puan Mashita, saya nak katakan juga di sini selain daripada influencer, yang paling terutama Puan Mashita ini adalah seorang usahawan yang berjaya. Assalamualaikum Puan Mashita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Mashita sihat? Alhamdulillah. Puan Syabana sihat? Alhamdulillah. Boleh Puan Mashita berikan sedikit latar belakang mengenai diri Puan Mashita? Nama saya Masitah binti Muhammad Afandi. Saya lebih senang dikenali sebagai Mashi. Puan Syabana boleh panggil saya Mashi je nanti. Baik. Saya CEO NM Econ Sdn Bhd, founding members of econexpress.com. Alhamdulillah juga merupakan pemenang Anugerah Wanita Ikon Muda Negeri Johor 2024-2025. Saya berusia 33 tahun, berasal daripada Johor Bahru, Johor. Telah pun memulakan perniagaan bermula daripada 2014 sehingga ke hari ini, Alhamdulillah. Jadi sudah hampir 10 tahun Puan Mashita di dalam bidang perniagaan Betul, pada umur awal 20-an lagi? 23 tahun. Masya Allah. Jadi adakah kerana Puan Mashita juga datang daripada keluarga yang mempunyai kerjaya yang sama, bagaimana? Tidak. Ayah saya merupakan seorang juru teknik, manakala ibu adalah seorang seamstress, tukang jahit dekat hotel. So, tiada dalam kalangan keluarga saya kecuali sebelah ayah adalah makcik lah. Tapi kita tidak, ada banyak peluang untuk belajar daripada makcik sebab saya duduk kat Johor, makcik duduk kat KL. Jadi apa yang membuatkan Puan Mashita memilih bidang perniagaan? Impian dan cita-cita kot. So daripada sekolah, saya sekolah menengah teknik perdagangan. So dekat situ kita didedahkan dengan banyak ilmu keusahawanan. Dan saya tertarik dengan konsep bila kita berniaga ni kita dapat bantu lebih ramai orang. Masya Allah. Jadi tadi Puan saya panggil Mashi Boleh. Jadi tadi Mashi ada bagi tahu yang Mashi memiliki syarikat bernama NM Econ Sdn Bhd. Okey, selalunya lah secara general kalau kita melihat seorang wanita yang cantik macam Mashi ni, pasti dia memiliki perniagaan tudung ataupun baju, skincare betul. Ubat-ubat kecantikan Jadi apa yang membuatkan Mashi memilih untuk mencuburi bidang Econ ni? Okey. Sejujur-jujurnya saya tidak memilih untuk berada dalam industri ini. Asal-asal bila plan nak berniaga tu saya suka nak buka kafe, restoran, klise lah. Bisnes yang orang perempuan suka juga nak involve. Tapi along the way lepas kahwin macam tu, mula-mula saya involve dalam skincare, jadi agent produk skincare, kemudian suplemen. Tapi ini masa daripada zaman-zaman sekolah lagi? Tidak. Habis sekolah saya terus bekerja. So sambil-sambilan. Okey. Dia macam tu. Tapi along the way bila lepas kahwin, husband start involved dalam business air conditioning secara serius. Saya nampak kenapa saya nak buat bisnes lain sedangkan saya ada kekuatan ataupun kemampuan untuk support husband sendiri. So saya start involve lah dalam bisnes ni.
Jadi dah involve dalam bisnes Aircon ni lebih daripada 10 tahun ya Masyi ya? Betul. Jadi mungkin Masyi boleh terangkan sedikit lah ya latar belakang penubuhan NM Aircon Sdn Bhd ini dan juga founding members of this syarikat. Okay. NM Aircon ditubuhkan pada 26 Februari 2014, which is 10 years back. Kita celebrate our 10 years anniversary Februari yang lepas. Kami bermula dari rumah. Bermula daripada hanya saya dengan suami. Suami buat bahagian teknikal, saya buat bahagian pengurusan lah. So waktu tu saya lah yang menguruskan orang kata cash flow, admin. Ya betul. Kita lah yang buat hiring, kita lah yang interview, kita lah yang terlibat dalam orang kata aktiviti pemasaran. Di dalam perniagaan ini Masyi, pengurusan kewangan tu yang paling penting kan? Sangat penting. So saya yang memulakan aktiviti-aktiviti buat rekod jualan dan sebagainya, manakala husband terlibat dalam bahagian teknikal. So along the way daripada home base kami berkembang sedikit demi sedikit, agak perlahan sebab kita industry services yang mana kita tahu untuk break even tu ambil masa lah. So daripada rumah kita tumpang office orang 10x10 besar khemah. Ini selepas berapa tahun? Dalam setahun lebih. Macam tu, daripada home base kita beralih ke tumpang office orang. Daripada tumpang office orang kita dapat bantuan daripada PUJB untuk office besar saiz kontainer macam tu, 10x20. Kemudian baru ke lot office. Tapi lot office tingkat atas, tingkat 3. Tapi untuk industri kita ni macam susah sikit lah bila kita tak ada showroom, orang tak boleh walk in dan sebagainya. Somehow perkara tersebut menyebabkan kita kurang mendapat kepercayaan pelanggan. Until kita fight untuk dapatkan shop lot bawah and kita buka mini showroom. So Alhamdulillah sekarang pekerja ataupun team members kami lebih kurang dalam 35 orang. Daripada menggunakan kenderaan sendiri untuk jalankan kerja servis Aircon dan sebagainya, kami sekarang mempunyai lebih kurang dalam 8 buah lori satu tan. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi perkhidmatan Aircon bagaimana Masyi? Selain daripada menjual Aircon, servicing, lagi? Okey, kita punya perkhidmatan yang kita sediakan, kita bantu pelanggan-pelanggan ataupun pengguna penyaman udara di sekitar Johor Bahru untuk membekal, memasang, menguji terima, menyelenggara dan juga membaik pulih unit penyamanan udara untuk domestic use, maksudnya macam residential. Ada juga office-office yang kita bantu untuk servis, maintenance dan sebagainya. Baiklah, terima kasih Masyi, sangat inspirasi ya buat saya dan juga saya pasti untuk penonton di luar sana. Untuk kita ketahui lebih lanjut ya bagaimana Masyi boleh membina sebuah syarikat daripada zero to hero. Kita akan bersama lagi selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Terima kasih bersama kami sekali lagi dalam siri Bijak Niaga. Saya Syabana dan bersama saya adalah Masyi. Baik Masyi, saya nak bertanya lah ya. Selalunya kebanyakan seseorang itu beliau berjaya ya dengan mempunyai satu impian di dalam diri. Jadi saya nak bertanya kepada Masyi, apakah langkah pertama yang Masyi ambil untuk menjadikan impian berniaga Masyi ini satu realiti? InsyaAllah, tabarakallah. Kalau saya boleh jawab menggunakan formula, boleh ke? Boleh. Okey, saya gunakan formula yang saya craft sedikit. Menggunakan nama husband. Masya Allah. Okay. Husband Masyi ni untung tau. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. So, nama husband saya Nick. Cuma saya tambah bagi nama macam orang putih sikit lah konon-kononnya. So, formula tu adalah NICK. Okay. Untuk bagi saya dan husband sendiri, macam mana kita nak realisasikan impian kami dalam perniagaan dan sebagainya, kami gunakan formula NICK. N adalah niat. Saya selalu diajar dan diingatkan untuk betulkan niat.
Kenapa kita berniaga? Adakah untuk kepentingan kita semata-mata? Adakah untuk kepentingan kita dan keluarga semata-mata? Atau sebenarnya bila kita berniaga ni, kita boleh bantu lebih ramai orang. Kita boleh hidup berlandaskan prinsip daripada sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Kemudian I adalah impian. So tadi kita cakap tentang impian, tapi ada orang dia hanya set impian biasa-biasa saja untuk berniaga. So kita kena set impian luar biasa. Luar biasa. Impian yang besar, yang sampai orang kata impian tu bila orang lain dengar dia ejek. Dia akan kata like, yelah tu. So impian yang macam tu lah yang sebenarnya boleh drive kita. Tapi kadang-kadang kan Masyi, orang ni bukannya dia tak nak set impian luar biasa. Tapi mungkin dia takut kalau benda tu tak berlaku, nanti dia akan rasa sangat kecewa. Lebih menakutkan lebih baik sebenarnya. Oh ya ke? Walaupun kita rasa macam nanti kalau tak jadi, kita boleh tukar perspektif ataupun cara fikir. Instead of kita fokus kepada kalau tak jadi macam mana, why don't kita fikir macam mana nak bagi dia jadi. So set impian yang besar atau impian yang luar biasa. Dia sangat membantu untuk drive kita setiap hari. Sebab dalam bisnes ni, dia adalah sangat sunyi, perjalanan yang sangat sunyi, perjalanan yang bukan wangi semata-mata, bukan cantik semata-mata. Tapi kalau impian kita tu kecil, kita akan cepat nak give up atau lepaskan impian tu. Tapi kalau impian tu besar, drive kita besar, sebab kita besar, maka insya-Allah kita akan sentiasa bangun dengan keadaan yang excited. Sebab indirectly kan Masyi, bila kita mempunyai impian yang besar, setiap hari tu apabila kita bangun, kita akan menjadi lebih bersemangat. Betul, kan? Betul. And kita akan ada clarity and certainty dalam apa yang kita buat. Kemudian C adalah cepat. Cepat dalam apa? Cepat dalam bertindak. Kadang-kadang kita ni niat dah betul, impian dah besar, tapi kita tangguh-tangguhkan tindakan kita, menyebabkan kita punya kejayaan pun tertangguh. So saya selalu pegang pada prinsip fast action, fast result. Kita nak kejayaan kita cepat ambil tindakan, cepat pergi belajar, cepat pergi tambah ilmu, cepat pergi mahirkan diri, tambah skill, upskill kita punya kemahiran dan sebagainya. Kemudian K, konsisten. Konsisten dari banyak sudut sebenarnya. Antaranya yang saya paling suka tekankan adalah konsisten dari sudut energi. Ramai orang mula-mula dia start, dia semangat, energi dia tinggi. Along the way bila ada challenge, ada cabaran, ada interesting situation dalam dia punya timeline, business, kehidupan dan sebagainya, dia akan mudah nak drop atau mudah nak down. Jadi itu adalah K. Konsisten. Mesti konsisten dalam kita punya energy, mesti konsisten dalam kita punya semangat, konsisten dalam kita punya tindakan, konsisten untuk dapatkan momentum dalam perniagaan tu. So itu antara formula yang saya boleh kongsikan. NICK. N adalah niat, I adalah impian yang luar biasa, C adalah cepat dalam bertindak, dan K konsisten dalam energy. High energy, high income. Ni formula ni para penonton adalah pertama kali saya dengar formula yang bermula dengan NIC. Niat, impian, cepat dan juga konsisten. Masya-Allah. Baiklah, saya nak juga bertanya kepada Masyi. Kalau kita lihat perniagaan aircon ini adalah satu usaha yang bukan kecil-kecilan. Ia sudah pasti memerlukan modal yang luar biasa juga. Jadi persoalan saya kepada Masyi, bagaimana bagaimana Masyi mendapat modal untuk berniaga ni? Kan kalau kita lihat tadi Masyi baru habis study, lepas tu bermula dari rumah. Jadi bagaimana nak membina perniagaan itu? Bagaimana Masyi mendapatkan modal untuk teruskan berkembangkan NM Aircon ni? Okey, saya kongsikan satu cerita. Silakan. Okey, masa awal-awal mulakan perniagaan ni, sebenarnya saya mulakan dengan modal apa yang ada dekat tangan. Husband dengan saya waktu tu, kita tengok saving kita adalah lebih kurang dalam RM800. RM800, Masya-Allah. RM800. Lepas tu? Waktu tu kita tengok apa yang ada. Dan berbetulan Allah rezekikan, Allah ilhamkan kepada suami masa dia kerja sekejap dalam industri aircon ni. Actually kami sebenarnya background hospitality and tourism. Kita start bekerja dalam bidang perhotelan. Saya receptionist, husband adalah bahagian housekeeping. So bila kita kahwin, kita ada isu tentang masa. Sebab apa, hotel kan dia dia panggil rolling shift. So kadang-kadang dia pagi, dia balik, saya pergi kerja, ataupun saya baru nak masuk kerja, dia balik kerja, dan macam itulah lebih kurang. So waktu tu
Bila kita nak involve ke dalam industri ni, kita masuk ke apa orang kata berkuli sekejap lah dengan orang yang memang dah ada established business. Lepas tu kita deal dengan dia, kita nak kerja sekejap. So dalam proses tu husband beli barang perlahan-lahan. Maksudnya beli barang servis dulu sikit-sikit, dan bila kita betul-betul decide nak run the business, kita tengok berapa cash yang kita ada. 800. So kita start dengan 800 tu, kita tak terus kita nak pergi jual aircon, kita nak beli barang besar-besar, tidak. Kita start dengan apa yang ada di tangan. Kita mulakan tanpa pinjaman. Sebab apa? Waktu tu kita faham bahawa pada ketika kita belum pandai menguruskan wang yang kecil, kita tak akan pandai menguruskan wang yang besar. Macam tu. Jadi apa yang saya lihat di sini, Masyi, apabila kita ingin memulakan sesuatu perniagaan itu, kita memang harus mengambil risiko, ya. Betul. Ya, kalau tidak, kita akan sentiasa dalam satu situasi yang comfort zone, kan. Jadi kalau kita nak sukses, kita memang kena keluar daripada comfort zone. Betul. Tu, ya, Masyi. Baiklah, Masyi, terima kasih di atas semua perbincangan kita tadi. Kita akan berehat seketika. Lebih banyak perbincangan mengenai pengurusan Masyi di dalam perniagaan dia selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Tolong ya. Aku pun nak balik. Tapi kalau tak tolong, kena kutuk pula nanti. Hei. Kenapa ni sayang? Selamat. Semua Tira buat rasa tak betul, Mak. Tira dah tak rasa confident dengan suara Tira. Tira dulu penuh dengan keyakinan. Apa yang Tira nak, Tira akan cuba juga dapatkan. Kembalikan keyakinan. Sayang? Betul apa Mak cakap. Aku harus bebas jadi diri sendiri. Harus yakin agar merdeka dari fikiran negatif. Kebebasan haruslah bermula daripada diri sendiri. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami, saya dan Masyi, di dalam AKPK siri Bijak Niaga. Baiklah Masyi, saya nak bertanya, ya, bagaimana Masyi menguruskan NM Aircon Sendirian Berhad ini, terutama daripada segi kewangan, ya, sehingga ia begitu stabil sehingga hari ini? InsyaAllah, tabarakallah. Menguruskan sehingga begitu stabil ke hari ini sebenarnya ada challenge dan cabaran-cabarannya lah. Along the way, daripada tak tahu, kami belajar daripada guru-guru, mentor-mentor yang mengajar dari banyak sudut dan aspek, terutamanya sudut menguruskan keuangan. Antara perkara yang Masyi amalkan dari dulu sampai sekarang adalah bila kita nak berbelanja, mesti ada planning. Dia tak boleh bangun pagi, gosok gigi, tiba-tiba nak beli benda lah tu, tiba-tiba kita nak buka. Well, honestly, kita pernah buat satu kesilapan yang mana pada sekitar tahun 2021 kami tiba-tiba ambil keputusan untuk buka cawangan. Pada ketika itu kami rasa kami dah bersedia, sedangkan bila kita tengok balik budgeting yang sebelum-sebelum tu, perancangan dan sebagainya, kita tak berada pada keadaan yang kita dah bersedia pun. So we lost some amount of money and we learn daripada proses tersebut lah. Dan perkara terbesar yang kita kena buat dalam pengurusan keuangan adalah mesti ada perancangan. Baik dari sudut nak membeli, baik dari sudut nak mengeluarkan sebarang kos-kos, overhead dan sebagainya. Even pengambilan staff, mesti ada perancangannya, barulah kita boleh manage kita punya aliran tunai dengan sangat baik. Maybe kita boleh buat sedikit reserve dan sebagainya. Jadi di sini apa yang saya percaya Masyi nak tekankan adalah di dalam apabila kita membina sesebuah perniagaan ini, perbelanjaan secara mendadak ini tak boleh. Tak boleh. Kita memang tak boleh, ya. Impulse shopping memang tak boleh. Betul. Kita kena apa-apa pun yang kita nak beli, apa-apa pun yang kita nak buat, kita memerlukan perancangan yang baik. Betul. Ya, untuk memastikan kita tidak ada kerugian di situ. Betul. Baiklah, thank you so much. Saya juga nak bertanyakan, mungkin Masyi dengan pengalaman Masyi, ya, dengan begitu baik menguruskan kewangan syarikat dan sebagainya, mungkin Masyi boleh kongsikan kepada penonton di luar sana 3 perangkap kewangan ataupun isu kewangan perniagaan, ya, yang sering kali dihadapi oleh usahawan ini. Okey, isu. Okey, macam tadi lah, antaranya adalah impulsive buying. Yang menyebabkan kadang-kadang kita tak nampak, kita rasa macam kita boleh
kita boleh, ada duit sikit kita boleh beli. Sedangkan sebenarnya that duit sikit tu adalah untuk reserve ke depan. So itu antara salah satu masalah ataupun cabaran yang ramai orang lalui. Kita tengok orang tu tambah staff, kita pun sibuk pergi tambah staff. Kita tengok orang tu beli lori, kita pun nak beli lori. Sedangkan pada waktu tu kapasiti keuangan kita tak berada dalam keadaan yang baik. Kemudian masalah yang biasa dihadapi oleh ramai usahawan. Masih pun kadang-kadang lalu juga benda yang sama. It's a process lah. Antaranya adalah kita tak set the price dengan betul due to kita tak betul-betul tengok costing, perubahan cost tu. Maksudnya macam mana? Macam sekarang, to be honest, kami lalu satu fasa yang kita terlepas pandang peningkatan kos yang agak drastik, sama ada daripada cost of goods sold, maknanya bahan mentah yang tiba-tiba naik, ada sometimes kita tak perasan dia dah naik lebih daripada 3 kali. So, kita terlupa untuk cari supplier ataupun kita tak pandang kerana kehubungan baik dengan supplier tu, tak apalah, kita husnuzon je lah. Maybe yelah kita sama-sama untung. Sedangkan sebenarnya sepatutnya dalam bisnes dia tak sepatutnya ada no hard feelings lah. So kita kena very realistic, dengan kena very kita rational. Kita kena very open lah dengan each very other. Open, yes. Kalau kita rasa supplier ni memang ada peningkatan yang sangat drastik, try to dapatkan supplier yang berbeza. Tak perlu jaga hati ke Masyi? Nak kata tidak perlu jaga hati tu tak sangat lah. We still have to jaga the connection. Kita kena maintain network tu kan. The very good, apa orang kata, relationship. But then kita perlu ada communication skill yang sangat baik. Maybe boleh negotiation skill yang sangat baik dengan supplier tu. So ramai orang dia terlepas pandang dekat situ juga. And then antara isu yang besar juga dalam perniagaan adalah rompak duit syarikat. Itu boleh Masyi explainkan dengan lebih lanjut tu. Ketika Masyi di enterprise, kita mulakan bisnes dengan enterprise lah, and then kita incorp kat Sdn Bhd. Masa dekat Sdn Bhd tu kita dah sedikit berdisiplin dah. Maksudnya ialah sebab dah ada audit dan sebagainya. So kita lebih bagus dalam menguruskan wang, betul-betul orang kata amanah lah. Duit syarikat adalah duit syarikat. Masa dekat enterprise kan kita pemilik adalah satu entiti yang sama dengan bisnes. So kadang-kadang kita rasa macam syarikat ada duit, kita ambil lah lebih sikit. Kita rasa duit syarikat adalah duit kita, duit kita. Itu yang akan menyebabkan aliran tunai kacau, tiba-tiba bos nak ambil duit lebih, tiba-tiba nak pergi beli benda-benda yang tidak melibatkan operasi syarikat. So benda tu pun perlu kita jaga-jagalah dalam menguruskan aliran tunai. Ramai orang dia terlepas pandang, dia rasa macam duit syarikat duit dia, ataupun duit bisnes duit dia, sebab masa enterprise kita bukan syarikat. Jadi dia rasa duit bisnes adalah duit dia pula tu. Dia macam tu. So akan mengganggu pengurusan keuangan. Jadi di sini apa yang saya boleh summarizekan ya Masyi, yang pertama, tidak boleh membeli ataupun membuat apa-apa pun secara mendadak. Betul. Everything has to be planned. Betul. Ya. Yang kedua, kita sebagai seseorang yang memiliki perniagaan ini, kita memang satu daripada kriteria adalah juga memiliki good communication skill, good negotiation skill. Betul. Ya. Dan yang terakhir, kita tidak boleh menganggap duit syarikat itu sebagai duit kita. Duit kita memang duit kita. Betul. Tapi duit syarikat bukan duit kita. Betul ya Masyi? Betul. Jadi pada masa yang sama, saya juga nak bertanya lah ya, kalau kita lihat sekarang ini Masyi di luar sana, banyak begitu ramai ya, kita ada influencer daripada YouTube, TikTok, Instagram, Facebook lah. Mereka ini membuat perniagaan melalui social media, dan perniagaan itu sangat berjaya. Namun ia tidak boleh, orang kata, ia tidak mampu untuk mengekalkan perniagaan itu. Mungkin 6 bulan, setahun, tapi lepas tu habis. Jadi persoalan saya, apakah pandangan Masyi mengenai perkara ini? Bercakap tentang pertumbuhan influencer, TikTokers, Insta famous dan sebagainya tu, sebenarnya dia adalah sangat bagus, membantu orang kata ekonomi, personal ekonomi. Maksudnya orang dah mudah nak cari duit sendiri. Cuma bila kita dengar jugalah few of influencer tak dapat nak kembangkan bisnes dia atau sustain bisnes dia dengan baik, antara perkara yang Masyi rasa boleh ditambah baik oleh kita semua, even Masyi sendiri pun, Masyi rasa selain daripada orang kata
depending kepada satu revenue saja, satu social media, daripada social media semata-mata. Kita perlu kembangkan lagi channel kat mana kita boleh buat duit tu, ataupun kat mana kita boleh tarik lagi kita punya leads dan sebagainya lah. Untuk kita, yelah, kita ni kalau influencer, kita menumpang di platform orang. Dan boleh jadi pada satu-satu masa platform tu owner dia nak ambil balik, owner dia nak tutup, owner dia nak tukar algoritma dan sebagainya. So perlu ada satu stable rumah. Maksudnya macam contoh, kalau bisnes yang orang kata sustainable, normally dia akan ada website, and then dia akan ada dia punya hosting yang sendiri dan sebagainya. Itu untuk orang yang biasa bermain dengan social media atau bermain dengan perniagaan yang melibatkan internet, digital dan sebagainya. Jadi meluaskan perniagaan itu bukan sahaja melalui social media adalah satu kriteria yang penting, ya Masyi? Betul. And then pada masa yang sama, adakah juga daripada aspek pengurusan kewangan itu? Definitely. Kalau kita nak sustain kita punya business, first of all kita kena faham strategi dalam menguruskan kewangan. Kadang-kadang kita ni bila duduk dekat social media, apa yang kita dapat itulah yang kita belanjakan. Kita tak ada pengurusan apa orang kata kewangan, duit keluar dan masuk tu kita tak record. Kemudian kita, yang best part is kita tak ada guru dan mentor yang akan guide kita. Selepas ada certain amount ni, kita nak bawa ke mana, apa strategi dia, apa sistem yang kita nak guna pakai dan sebagainya. Paling penting sebenarnya adalah ada guru lah, bermursyid ataupun bermentor. Sebab apa, daripada ada guru, bermursyid dan bermentor ni lah kita akan nampak lebih banyak aspek lain. Bukan berniaga ni bukan sales semata-mata. Dia ada banyak pilis-pilis lain yang kita perlu ambil kira, atau faktor-faktor lain yang kita perlu ambil kira dalam mengembangkan bisnes kita, dan dalam masa yang sama make sure dia sustain and relevant, lebih panjang dan lebih lama. Kalau macam dengan Masyi pula, siapakah mentor ataupun guru-guru Masyi? Masyi, antara guru Masyi, mentor Masyi adalah Datuk Wira Dr. Haji Azizan Osman. Masyi juga belajar daripada Puan Ainun Muhammad, Chairman PTS, dan ada beberapa lagi guru-guru lain lah. Cuma sekarang bermentor dekat dengan Datuk Wira Dr. Haji Azizan Osman. Jadi di sini apa yang saya boleh rumuskan, ya Masyi, kalau kita nak memastikan perniagaan kita itu boleh berjaya sedikit sebanyak, ya, yang pertama kita harus pandai cari cara bagaimana nak mengembangkan perniagaan itu. Bukan hanya dengan satu cara sahaja, tetapi dengan lebih, ya, dengan cara yang lebih. Contoh membuka website, mengambil tahu dengan lebih lanjut lagi lah. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah, which I feel also yang paling penting, pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan yang baik untuk memastikan kita tahu bahawa duit syarikat itu adalah duit syarikat, bukan duit kita. Bukan kita pun ada pekerja-pekerja yang kita harus bayar gaji, kan. Jadi kita kena ambil tahu benda tu semua. Jangan dapat hari ni spend terus. Betul, kan. Dan itulah akan jadi masalah apabila kita nak kena bayar gaji, nak kena bayar sewa dan sebagainya. Dan yang terakhir, apapun nak berjaya, kita harus berguru. Betul, ya. Dan untuk Masyi punya guru-guru adalah sebagai contoh Dr. Azizan juga. Baiklah, kita nak tahu lebih lanjut selepas ini. Kita nak dapatkan sedikit motivasi daripada Masyi. Tetapi sebelum itu kita akan berehat dahulu. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih lagi bersama saya dan Masyi di dalam siri Bijak Niaga. Baik Masyi, soalan seterusnya, ya, kepada Masyi. Kalau kita lihat di dalam sebuah syarikat, ya, kaki tangan ataupun pekerja-pekerja memainkan peranan yang amat penting di dalam memastikan syarikat itu berjaya ataupun sebaliknya. Jadi persoalan saya, Masyi, kalau kita lihat bagaimana Masyi memastikan pengurusan kewangan di dalam kalangan staf-staf Masyi ini berjalan dengan baik. InsyaAllah, tabarakallah. Kalau saya tidak salah faham tentang soalan ini,
Saya rasa macam mana kita sebagai pemilik syarikat, owner ataupun majikan memastikan kita punya kaki tangan pun ada pengurusan kewangan yang baik. Betul. Selain daripada macam mana mereka menjadi apa orang kata tulang belakang syarikat, memastikan kewangan syarikat berjalan dalam keadaan yang lancar, mereka sendiri perlu ada kesedaran tentang pengurusan kewangan. Dan bagi Masyi sendiri, Masyi kongsikan kepada anak-anak buah, kepada staff, pada tim yang mereka perlu ada apa orang kata belanjawan sendiri. Membeli dalam keadaan yang mereka tahu itu adalah keperluan bukan kehendak. Ataupun mereka dahulukan keperluan dan tangguhkan kehendak. So, macam Masyi bagi nasihat kat mereka ke bagi kita share lah. Share. So Masyi kahwin 12 tahun, belum ada anak. So pada Masyi, semua staff-staff Masyi ni macam anak-anak Masyi sendiri, walaupun dah besar-besar tidur gitu kan. Tapi Masyi tetap anggap mereka macam anak-anak. So Masyi akan kongsikanlah beberapa macam contohlah kita ada tempat yang kita boleh park kita punya duit simpanan. Contohnya macam kalau Masyi sendiri personally adalah sikit simpanan dekat ASB ke, tabung haji ke, dan ada beberapa lagi platform-platform lain. Cuma dengan syarat bila kita nak park kita punya reserve ataupun cash kita tu, make sure kita ada ilmu tentang tu. Kita betul-betul faham. Sebab kadang-kadang kan anak-anak sekarang ni diorang dengar, oh kita boleh invest dekat tempat ni, oh kita boleh invest dekat ni. Boleh, tapi dengan syarat kena ada ilmu, pengetahuan yang betul-betul clear. Sebab apa, kita bila buat investment ni, kalau tak betul-betul faham tentang ilmu pelaburan dan sebagainya, ada banyak risiko yang kita non-calculated ataupun risiko yang tak boleh dikira. Dan so itu sangat bahayalah. So Masyi biasanya akan educate team tentang bila dapat gaji save sikit, bila dapat gaji bagi dekat mak sikit, bila dapat gaji, dan mereka akan ikutlah Masyi. So far alhamdulillah mereka anak-anak yang baik lah. Despite orang kata Gen Z lah, Gen apa ni susah nak dengar cakap, tidak, sebenarnya mereka adalah anak-anak yang baik. Cuma kita perlu guide mereka dengan choice of word yang betul, dengan intonasi yang betul, dengan masa yang sesuai. So Masyi selalu ambil kesempatan untuk share dengan diorang, oh macam ni cara nak save duit, macam ni cara bila nak berbelanja, oh dekat sini lebih apa orang kata affordable, dekat sini lebih baik, oh ni quality dia okey, tapi ada tinggi sedikit harga, but then there are a lot of other options as well. So kita bantu dan kita guide mereka. Sebab apa penting untuk mereka ni ada kemampuan untuk merancang keuangan, sebab mereka masih lagi muda. So ada banyak perkara yang mereka boleh capai, dan ada banyak lagi benda yang mereka akan beli juga ke depan. Dan kalau mereka tak betul-betul uruskan keuangan dengan baik, macam sekarang Masyi tengok ramai anak-anak muda tiba-tiba suka buat personal loan. Bukan untuk perkara-perkara yang penting. Mereka buat personal loan untuk shopping lah, nak beli telefon lah dan sebagainya. Kalau Masyi boleh kongsikan, kalaulah boleh diputar masa, maksudnya kalau Masyi boleh putar balik masa Masyi muda, antara benda yang Masyi akan buat adalah Masyi tak akan tengok apa yang kawan-kawan beli. Masyi akan beli based on apa yang Masyi perlukan. Kita pun lalu masa muda kita tengok, oh member beli iPhone. Setiap kali keluar iPhone dia beli. Tapi alhamdulillah pada waktu tu, walaupun adalah sekali dua gagal juga melihat, terpengaruh juga tu, tak boleh tahan ni, beli juga. Tapi pada banyak waktu Masyi akan cuba tulis balik semula, adakah ini keperluan atau ini kehendak. So sangat penting untuk kita tahu membezakan perbelanjaan itu keperluan ataupun kehendak. Betul. Saya pun setuju ya Masyi bahawa Gen Z dan sebagainya ni kita memang kena tekankan untuk mereka membezakan di antara apakah itu keperluan dan apakah itu kehendak ya. Dan pada masa yang sama, adakah Masyi juga mengantar mereka ke kelas-kelas formal dalam pengurusan kewangan? Yes, so far alhamdulillah kita orang kata kita ada peluang untuk bekerjasama dengan HRD Corp macam tu. So diorang pun ada kelas-kelas keuangan, dan saya difahamkan KPK pun ada kelas-kelas keuangan juga. So maybe insyaAllah selepas ni kita akan hantar kita punya team, ataupun mungkin kadang-kadang kita panggil juga trainer untuk datang ke office, ataupun konsultan-konsultan keuangan untuk kongsikan cara-cara pengurusan keuangan yang betul. Betul, kerana mereka ini Masyi adalah tulang belakang syarikat ya. Jadi kalau mereka pandai bijak mengurus kewangan, ia juga akan memberikan impak yang positif kepada syarikat ya Masyi. Jadi satu lagi soalan sebelum kita ke segmen penutup, saya nak bertanya kepada Masyi ya. Kalau kita lihat ya, perbezaan utama di antara mereka yang bekerja sendiri seperti Masyi dan juga mereka yang bekerja untuk seseorang ya, adalah stability lah. Kalau kita bekerja untuk syarikat ke apa, tiap-tiap bulan kita tahu kita akan dapat gaji, kan, settle. Tapi kalau dengan perniagaan ini akan ada situasi mana naik turun. Sebagai contoh, kalau bagi mereka yang tidak mempunyai simpanan yang kukuh,
syarikat yang tidak mempunyai simpanan yang kukuh di waktu pandemik COVID-19. Banyak juga syarikat yang tutup ya. Jadi persoalan saya kepada Masyi ya, bagaimana sesebuah syarikat itu mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi ketidaktentuan dalam perniagaan? Okey. Sebelum jawab soalan, Masyi minta izin untuk share satu story dulu. Silakan. Ketika pandemik bermula, pada waktu tu kan kita tak pernah lalu fasa ni. Jadi kita ambil enteng tentang simpanan. Yang mana kita ada certain amount of money, kita rolling, buat marketing, kita tambah ni, kita tambah tu, tambah ni dengan apa, nak grow the business lah, Masyi kan. Dengan mentality kita nak grow the business, kita tak nampak bahawa akan ada curve yang tiba-tiba macam tu. Dan pada waktu pandemik tu, kami hampir-hampir tutup business. Due tu tak ada simpanan, tak ada reserve dan sebagainya. Kerana pada waktu tu kita baru habis bayar gaji, baru habis bayar supplier, tiba-tiba PKP diumumkan. Kita dah tak boleh bergerak. And then kita ingatkan dalam seminggu 2 minggu, which biasanya dalam seminggu 2 minggu kita boleh cover balik lah, boleh rolling. Tapi itu tidak berlaku. PKP berlanjutan sehingga 2 bulan, 3 bulan dan sebagainya. We almost close the business, but Alhamdulillah the staff save our business. Mereka decided untuk tak ambil gaji. Yang berkahwin cuma ambil lebih kurang dalam RM400 untuk susu pampers anak dan belanja makan. Yang bujang ambil RM200 saja for 3 months. So berapa staff ni Masyi yang Masyi ada pada masa tu? Pada waktu tu hanya dalam 20 ke 21 orang sahaja. Dan mereka semua bekerjasama ya? Semua. Betapa sayangnya mereka dengan Masyi tu. Waktu tu kita dah nak umumkan dah. Kita dah bagi tahu malam ni masuk dalam Google Meet, kita akan buat pengumuman secara rasmi yang company akan tutup. Kita tak boleh survive pada waktu tu sebab duit dalam company tinggal RM3,000. Tak ada reserve kan, tak ada cash apa semua. Barang-barang kemas semua dah habis let go dah. Lepas tu tiba-tiba malam tu diorang kata, bos, madam jangan tutup business dulu. Kita ramai-ramai dah sepakat, kita tak nak ambil gaji. So waktu tu macam nak nangis pun dah tak tahu dah rasa macam mana dah. Dan Alhamdulillah we managed to survive. And after kita buka balik business, kita bayar balik hutang-hutang 3 bulan tu dengan team perlahan-lahan, and then kita recover perlahan-lahan. But kesan daripada pandemik tu up until today masih dirasai. Masih sampai ke hari ini. Betul. Untuk survive tu memang orang kata kalau nak striving tu agak jauh lah. Tapi but to survive Alhamdulillah. Cuma it's a process lah bagi kami. Jadi di sini kita belajar Masyi bahawa simpanan tu penting ya untuk memastikan Yes, actually itu jawapan berbalik kepada soalan tadi, itulah jawapan dia. Jangan terlalu kalau orang Jawa kata buncah-buncahkan duit macam tu. Kita jangan terlalu seronok sangat bila ada duit. Jangan tengok apa tu orang peribahasa kita cakap, dengar guruh di langit, habis air setempayan kita dah curah. Tak boleh. Dia kena ada reserve, kena ada simpanan, kena sentiasa dalam keadaan yang berhati-hati dalam berbelanja, berhati-hati dalam menguruskan kewangan. We will never know apa akan jadi kat depan sana. So kita dah lalu fasa tu, it's a learning process for us. And nowadays memandangkan macam baru-baru ni kita dengar ada monkeypox lah dan sebagainya. Well, we don't want that to jadi balik semula macam PKP sebelum ni, but langkah berjaga-jaga dah perlu diambil. Kita dalam fasa nak kembangkan bisnes pun perlu berada pada fasa yang berpada-pada lah. Betul. Berpada-pada. Perlu ada cash reserve, perlu berjaga-jaga, perlu belajar daripada kesilapan yang lepas. Dan ini juga sebenarnya telah diterangkan di dalam Al-Quran ya, Masyi, dalam surah Nabi Yusuf. Betul. Di mana kan Nabi Yusuf mimpi 7 tahun kemarau, 7 tahun baik. Betul. Kan, suasana yang baik. Jadi kita kena simpan dulu untuk memastikan di waktu kemarau tu kita mempunyai simpanan yang kukuh. Jadi kita tak affected di waktu-waktu yang ketidakstabilan berlaku ya. Tapi pada masa yang sama Masyi, saya sangat tertarik apabila staff Masyi ni memilih untuk voluntarily ni memilih untuk mereka potong gaji. Betul. Jadi mungkin Masyi boleh kongsikan bagaimana Masyi create satu sense of belonging ni daripada staff-staff Masyi terhadap syarikat tu. Masya-Allah, tabarakallah. Kami ada satu culture yang kita panggil ambil tempat bos. Ambil tempat bos. Yes. So dalam career, biasanya dalam satu organisasi dia ada career development. So daripada satu level ke satu level, setiap orang tu boleh climb the ladder lah untuk naik. Kami push mereka ataupun kami nurture mereka yang mereka bukan saja menjadi intrapreneur dalam syarikat, but there are opportunities untuk mereka jadi entrepreneurs. So untuk jadi entrepreneurs, diorang perlu ada sense of belonging terhadap syarikat tu sendiri. Diorang perlu ada rasa yang this is not boss punya company, this is our company. Jadi macam mana Masyi bina tu dalam diri-diri staff-staff tu? Storytelling. Storytelling. Yes. We tell stories about macam mana we
started the business, the origin story of the business, and siapa yang kita nak bersama dengan kita, siapa yang kita akan panggil bersama dengan kita, what kind of values yang kita nak ada dalam organisasi ni, apakah culture yang kita terapkan dengan team dan sebagainya. And kita bagi diorang vision yang sooner or sooner mereka akan jadi boss, and what kind of team yang diorang nak create. So before mereka nak create that team, they must be that team first. Macam tu. Baik. Thank you so much Masyi di atas semua perkongsian. Sebelum kita menutupi tirai kita pada episod kali ini, saya ada satu soalan yang terakhir untuk Masyi, dan pada masa yang sama saya rasa adalah satu soalan yang amat penting ya. Apa yang telah dimaklumkan kepada kami bahawa tahun lepas Masyi ada mengalami satu kemalangan bersama lori 15 tan ya. Betul. And then pada masa itu terus dalam kemalangan itu Masyi dikatakan blind on the spot. Betul. Jadi ia adalah satu gegaran yang hebat lah untuk Masyi dan juga keluarga. Dan persoalan saya kepada Masyi, macam mana Masyi boleh get back on track dalam masa 1 tahun tu, and then looking this positive and sharing all the very very positive things to us. Macam mana tu Masyi? Masya Allah, tabarakallah. Kalau Masyi boleh share, this is not the first challenge ataupun interesting situation yang Allah letak dalam kehidupan Masyi. Well, being a businesswoman, there are a lot of phase yang kita jumpa, banyak fasa-fasa up and down dan sebagainya. It's a practice for me. But somehow, Alhamdulillah, Masyi manage untuk craftkan satu lagi formula yang Masyi mungkin boleh kongsikan kepada semua yang menonton, insyaAllah. Bagi semua yang mungkin sama ada melalui fasa yang lebih kurang macam Masyi, atau sekarang sedang berada pada fasa yang struggle, ada challenge, cabaran yang mereka sedang lalui, Masyi boleh kongsikan formula untuk back on track dengan sangat cepat. So formula tu adalah formula Masyi. Tadi formula Nick. Sekarang Masyi. So formula Masyi adalah formula MASHY. So M adalah mampu. MASHY. Oh, why? Okay. Yes. So M adalah mampu. Every single time kita ada challenge ataupun ada struggle, ada something yang Allah letakkan dalam timeline kehidupan kita, kita kena ada mindset yang kita ni sebenarnya mampu, dan Allah takkan uji kita lebih daripada kemampuan kita. Itu ada dalam Al-Quran. Allah janji. Kita hidup kena pegang pada 2 janji. Janji Allah, janji Rasulullah SAW. So bila Allah janji, Allah takkan mungkiri. Dan betul, Allah takkan uji kita lebih daripada kemampuan kita. Itu mampu, M. Kemudian A, ambil semua yang Allah bagi, sama ada dalam bentuk nikmat atau dalam bentuk ujian, dengan lapang dada, sentiasa sangka baik dengan Allah, kerana Allah mengikut sangkaan hamba-Nya, dan Allah tu sebenarnya maha baik. Dia tak akan letakkan sesuatu yang tak baik untuk kita. Kemudian S ni ada 2. Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah sabar. Syukur ni dalam surah Ibrahim, auzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah kata kalau kita bersyukur, nescaya Allah tambah. So dalam kehidupan kita ni, besarkan kesyukuran. Sebab bila kita besarkan kesyukuran, kita terlupa atau tak nampak challenge atau nikmat-nikmat yang Allah ambil dari kita. Sebab kita syukur tu lebih banyak, kita tak nampak pun apa yang Allah ambil, sebab kita nampak apa yang Allah bagi sahaja. Kemudian sabar. Allah janji dalam surah Al-Baqarah ayat 155, orang yang bersabar, Allah kata Allah akan uji kita dengan sedikit ujian. Dan ada beberapa ujian yang di-state dalam ayat tersebut, dan Allah kata kabarkan berita baik kepada orang yang bersabar. So setiap kali ada ujian, ada challenge, sabar. Allah kata ada kabar baik untuk kita, insya-Allah. Kemudian H, hadiah. Sebenarnya bila Allah letakkan challenge, ujian, Allah nak naikkan level kita tu, sebenarnya Allah dah standbykan reward dah untuk kita. Allah macam Masyi punya challenge sendiri, Allah tiba-tiba ambil nikmat melihat. Masyi percaya dan yakin ada hadiah besar dekat depan nanti untuk Masyi. Cuma syarat dia satu saja, macam mana kita respon dengan apa yang Allah bagi, ataupun macam mana kita respon dengan apa yang Allah ambil. Dan ada hadiah yang besar untuk kita. Dan Y yang terakhir adalah yang terbaik. Kita kena perform yang terbaik dekat dunia ni, sebab kita nak minta dengan Allah bagi peluang kepada kita supaya kita boleh balik kepada Allah dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang kita redha, dalam keadaan yang kita ikhlas kepada Allah. Saya rasa macam nak menangis, Masyi. Betul. Saya rasa begitu kerdil sebelah Masyi ni. Masya-Allah, tabarakallah. So semoga formula Masyi dan formula Nick tadi memberi manfaat, insya-Allah. Yes, thank you very much. Jadi
Masyi berpegang teguh kepada formula Masyi ini untuk Masyi berdiri balik dan menjadi positif, bukan sahaja menjadi positif, membawa aura positif kepada anak-anak syarikat Masyi dan sebagainya. InsyaAllah. Thank you so much Masyi. Baiklah, kita telah pun sampai ke penghujung episod. Tetapi sebelum itu kita nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Masyi, kepada suami, kepada NM Econ kerana telah bersama-sama mengungsi segala pengalaman bagaimana menguruskan syarikat, bagaimana membina syarikat dan juga sampailah sehingga hari ini. Dengan kemalangan yang berlaku pun Masyi tak pernah give up, Masyi teruskan bekerjaya dan terus memberikan, bagi saya apa yang tadi keluar daripada mulut Masyi itu bagaikan emas, motivasi kepada saya dan juga kepada semua di luar sana. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Masyi dan juga keluarga, dan juga terima kasih kepada penonton kerana sudi bersama kami. Lebih banyak perbincangan di episod akan datang. Terima kasih.